Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaim Aiman bin Zaini. Nombor matrik 266813 akan memulakan pembentangan dalam subjek pembangunan organisasi kod GMGM 3043 yang bertajuk isu yang berlaku dalam perusahaan kecil sederhana. Okey, dari segi pengenalan, perusahaan kecil sederhana ini atau organisasi ini sering menghadapi isu yang serius mengenai prestasi jualan, yang mana jualan perniagaan tidak konsisten dan menurun secara drastik. Dalam kes kajian ini, kami telah berkomunikasi dengan organisasi Nescafe UTM yang telah dipilih untuk melaksana intervensi positif dari segi sumber manusia, khususnya pasukan jualan mereka. Pihak pengurusan atasan menyedari masalah jualan ini selepas mereka memulakan perniagaan selama 1 bulan. Perniagaan ini telah dimulakan pada September 2018 yang telah menarik minat ramai pelajar di UTM untuk mencuba minuman Nescafe. Kios Nescafe menjadi pembuka mata kepada pelajar kerana ia merupakan satu-satunya kios yang di negeri Johor bersebelahan cawangan lain di UTHM. Okey, itu adalah untuk pengenalannya. Okey, untuk seterusnya, matlamat usaha yang dicadangkan ada beberapa. Yang pertama ialah untuk meningkatkan dalam prestasi jualan perniagaan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan motivasi dan berkaitan pekerja untuk berusaha dalam operasi jualan. Yang ketiga adalah strategi pencegahan untuk pengurangan jualan. Yang keempat adalah peningkatan set kemahiran pekerja dalam jualan dan pemasaran. Yang terakhir, yang kelima, iaitu meningkatkan pengembangan pasukan jualan dan produktiviti mereka. Okay. Slide yang seterusnya adalah cadangan pelantidakan. Okay. Yang pertama adalah penilaian dan diagnosis, iaitu mengumpul data penilaian kepada pekerja dan menjelaskan isu sebenar dan punca. Seterusnya ialah pelaksanaan awal, cadangkan strategi dan pelan tindakan untuk isu didiagnosis pada bulan pertama. Okey, yang seterusnya pemantauan, jejaki prestasi jualan dengan parameter selepas pelaksanaan awal. Seterusnya pembetulan, untuk mengumpul maklum balas dan didedahkan dalam mesyuarat. Seterusnya penilaian, pelan penilaian yang dicadangkan akan dipersetujui berdasarkan kriteria dan penanda aras. Seterusnya pelaksanaan intervensi. Pada bulan kedua, 75% intervensi dalam organisasi. Semua pihak yang terlibat dalam proses intervensi akan meningkatkan usaha mereka dengan hasil penilaian untuk mencipta keadaan prestasi lebih tinggi. Seterusnya ialah semakan, ialah diagnosis akhir mengenai kemungkinan pelaksanaan. Seterusnya pelaksanaan akhir, pelaksanaan 100% sedia untuk dikomit sepenuhnya oleh ahli organisasi dan menjadi budaya atau dasar di organisasi secara kekal. Sekian, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pertanyaan ini kepada sahabat saya, iaitu Asrani bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrani bin Ahmad. Nombor matrik 265860. Di sini saya ingin meneruskan pembentangan poin saya, iaitu mengenai strategi untuk mencapai matlamat jualan yang diingini. Berdasarkan huraian awal masalah, terdapat 3 yang diramas sebelum penilaian menyeluruh, iaitu yang pertama, mengubah budaya organisasi seperti pelaksanaan omotenashi, budaya perniagaan Jepun dalam perkhidmatan pelanggan ke dalam pasukan perkhidmatan kios. Kedua, mengubah sistem organisasi dengan menambah baik arus dinamik pasukan jualan. Ketiga, menyediakan pendidikan dan latihan kepada pasukan jualan untuk menyelesaikan produk perniagaan ke dalam demografi universiti. Diagnosis
Proses diagnosis ialah langkah kritikal dalam menentukan pelan pengurusan intervensi untuk organisasi sebagai perniagaan F&B di dalam universiti. Punca asas pengurangan jualan mesti dikenal pasti untuk mewujudkan campur tangan intervensi yang sesuai dalam perniagaan. Rajah 3 membentangkan iaitu aliran diagnosis pembangunan organisasi. Kaedah diagnosis langkah pertama dalam diagnosis ialah mengumpul data. Data tersebut akan dianalisis sebagai keadaan semasa dan status quo syarikat. Maklumat status semasa boleh menambahkan dan menyokong punca isu tersebut. Terdapat beberapa langkah dalam menjalankan pengumpulan data iaitu yang pertama, menganalisis laporan jualan. Yang kedua, pemerhatian di lapangan di kios organisasi. Yang ketiga, boran Google. Yang keempat, temu bual one-to-one. Poin yang kedua, perincian diagnosis yang dilakukan. Terdapat 3 laporan dokumen utama yang diminta oleh perunding untuk dianalisis. Yang pertama, laporan kewangan. Yang kedua, laporan jualan. Yang ketiga, maklumat latar belakang pekerja. Yang keempat, laporan gaji pekerja. Poin yang ketiga, kaedah yang digunakan untuk menganalisis data pemerhatian telah dijalankan di kios pada waktu operasi untuk menentukan punca pengurangan jualan dalam organisasi. Tingkah laku budaya pekerja direkod untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan intervensi dalam organisasi. Interaksi antara pekerja, barisan hadapan dan pelanggan telah diambil kira semasa proses ini. Google Form telah dilancarkan secara dalam talian ke dalam komuniti UTM, terutamanya kumpulan pelajar melalui WhatsApp dan media sosial. Soal selidik dalam platform Google Form boleh menyediakan identiti tanpa nama untuk pembekal maklumat. Kedua-dua pihak peluar seperti pelanggan dan pihak dalaman seperti pekerja dihujani dengan soalan dalam borang Google yang akan disumbang kepada versi penilaian kendiri, analisis, jurang dan 4 bidang kuasa utama iaitu kekuatan organisasi. Yang kedua, apakah yang boleh dilakukan untuk manfaat kekuatan. Yang ketiga, kelemahan organisasi. Yang keempat, apakah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan kelemahan tersebut. Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan pengurus jualan dan ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah khusus dalam jabatan jualan. Itu saja pembentangan daripada saya. Sahabat saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Razwan bin Ramli, nombor metrik 266301. Okey, di sini saya ingin menambah sedikit dan menerangkan secara ringkas berkaitan perincian diagnosis, kaedah yang digunakan dan juga merancang intervensi. Okey, yang pertama, perincian diagnosis yang dilakukan, menganalisa laporan syarikat. Mesyuarat rasmi pertama dengan pemilik perniagaan dan pengurus bermula dengan penilaian status semasa syarikat. Terdapat 3 laporan dan dokumen utama yang diminta oleh perunding untuk dianalisis. Okey, laporan kewangan iaitu stok, pembelian dan perbelanjaan. Yang seterusnya, laporan jualan harian dan setiap jam untuk menentukan tempoh jualan puncak dalam sehari. Yang seterusnya, maklumat latar belakang pekerja dan juga laporan gaji pekerja. Laporan kewangan telah dianalisis untuk mendiagnosis keterukan pengurangan jualan. Bagaimana senario buruk boleh membawa kepada isu aliran tunai dalam syarikat. Untuk laporan jualan, jam jualan tertinggi dan jam jualan terendah ditentukan untuk ramalan produktiviti. Latar belakang pekerja dan gaji semasa telah diakses untuk menjelaskan status fizikal dan emosi semasa mereka. Okey. Seterusnya adalah kaedah yang digunakan untuk menganalisis data. Okey. Pemerhatian telah dijalankan di kios pada waktu operasi untuk menentukan punca pengurangan penjualan dalam organisasi. Begitu juga dengan Google Form telah dilancarkan secara dalam talian ke dalam komuniti UTM
terutamanya kumpulan pelajar melalui WhatsApp dan juga media sosial. Okey, poin saya yang seterusnya adalah merancang dan melaksanakan intervensi. Merancang dan melaksanakan intervensi. Okey. Sebelum meneruskan perancangan dan melaksanakan intervensi, daripada proses mendiagnosis, kita dapat mengetahui bahawa terdapat juga jurang antara keadaan semasa dan keadaan yang dikehendaki dalam prestasi jualan. Organisasi mesti mencapai prestasi yang diingini hasil harian sekurang-kurangnya 400 berbanding prestasi sebenar keadaan jualan, iaitu hanya 200 seperti yang ditunjukkan dalam rajah yang terdapat di dalam tugasan, di dalam assignment. Okey. Okey, yang pertama adalah mengubah budaya organisasi seperti pelaksanaan omotenashi, budaya perniagaan Jepun kepada perkhidmatan pelanggan yang sangat prihatin dalam kalangan pasukan jualan. Okey, poin yang seterusnya adalah mengubah sistem organisasi dengan menambah baik dinamik pasukan jualan semasa. Okey. Poin yang seterusnya, menyediakan pendidikan dan latihan kepada pasukan jualan untuk menyesuaikan produk perniagaan ke dalam demografi universiti. 3 langkah-langkah lah yang saya dapat terangkan kat sini. Okey, seperti mana langkah yang ketiga, kekurangan pengalaman bekerja dunia sebenar adalah sebab utama pasukan jualan kekurangan kecekapan untuk menutup lebih banyak jualan untuk perniagaan. Daripada menumpukan pada rutin dan strategi yang sama, untuk operasi jualan lebih banyak cerapan harus diperoleh daripada pelbagai program latihan. Okey, di sini dia nak menjelaskan kita seharusnya mempunyai pelbagai cara dan juga plan untuk menambah baikkan perniagaan kita. Kita tak boleh duduk di takut yang sama je. Kita kena mencipta satu idea yang boleh menambah baikkan hasil jualan. Okey, sampai di sini saja penerangan saya dan saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizi Badur Razak, nombor bateri 260045. Okey, di sini saya akan teruskan pembentangan pada kawan saya, antaranya isi-isi halangan intervensi yang dijangka dihadapi bagi kepada dua, pelaksanaan peringkat individu dan pelaksanaan peringkat kumpulan. Okey, selain itu tindakan mengatasi halangan intervensi dia terbagi kepada 3, iaitu nyabeku, intervensi, menilai dan mengintuitasikan intervensi. Okey, daripada kesimpulan dia pula, kita akan motivasi pekerja akan terjejas. Bagi jabatan jualan, tekanan akan menjadi lebih tinggi dan jabatan kewangan boleh melakukan ramalan kewangan secara khusus. Sekian, terima kasih.